Assalamualaikum semua. Selamat datang ke episod kali ini kan. Richard Usahawan bersama seorang lagi rakan. Tapi hari ni topik kita lain sikit. Selalu kita borak dengan usahawan apa semua kan. Hari ni usahawan juga tapi topik kita topik yang sebenarnya menarik lah. Kalau usahawan-usahawan pun dia suka dengar topik ni. Pasal apa? Pasal duit. Pasal duit. So dengan saya hari ni Brother Hasri. So selamat datang ke podcast terima kasih. Richard Usahawan. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Sebelum kita mulakan, mungkin boleh perkenalkan diri dulu kan. Brother Hasri sebenarnya buat apa kan, latar belakang sikit. Kemudian saya akan masukkan soalan-soalan tentang duit kan. Itu topik yang memang ramai usahawan suka lah kalau cerita pasal duit ni kan. So sebelum tu perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum semua sekali lagi. Selamat pagi semua. So terima kasih Al menjemput saya ke sini. Saya ni biasanya itulah seorang usahawan dan juga seorang trainer dan coach secara supermasa lah. So bidang kepakaran dulunya masa saya mula-mula memulakan perniagaan dulu adalah menyediakan perkhidmatan sistem mechanical and electrical M&E tapi kebetulan saya accountant. Jadi PKP ni banyak mencabar dan juga memberikan banyak ujian lah pada saya, dan saya switch sikit kepada memberikan perkhidmatan korporat kepada SME. Jadi pengalaman yang saya ada sebelum tu masa saya bekerja banyak bersama dengan usahawan lah. Banyak bersama usahawan lah. Jadi tapi dia tak cerita tadi kan, kau sebenarnya sebelum start bisnes pun kau sebagai orang yang dalam bidang kewangan kan. Betul. So part tu tadi dia miss kan, dia terus cerita dia start bisnes kan. So sebelum start bisnes kau buat apa sebenarnya? Basically macam orang lain juga. Bila saya lepas belajar saya bekerja makan gaji. Macam tu juga, macam orang lain sama. So kita tak berani nak berniaga dulu dan kita bekerja makan gaji selama lebih kurang 15 tahun lah. Bekerja tapi bidang kewangan. Bidang kewangan. So basically menjaga akaun syarikat lah. Jaga akaun syarikat. So masa berhenti CFO lah Yelah. So basically CFO position. So daripada buat akaun kan, sampailah ke CFO level lah. CFO level. Untuk buat akaun syarikat lah masa tu kan. Betul. Lepas tu baru berhenti buat bisnes mechanical tadi. Kemudian masa COVID beralih kepada mungkin nak tambah sikit kan, masa saya bekerja tu masa tu lah banyak saya belajar sebenarnya untuk menyediakan saya menjadi seorang usahawan. Dia formal sikit. Mungkin first time keluar podcast kan. Kita santai-santai je brother kan. Aku kau okey je. Sembang lah sebab ada audience kan. Ada audience dia tu rasa macam kena cakap. Nak sebut aku je tak kena. Boleh, audience kita pun semua santai-santai audience. Saya lah boleh. Kita address to the audience. So basically masa saya dulu bekerja, banyak belajar. Al pun tahulah, kenal Al masa tu lah. Masa kita bekerja. Dah lama dah. Lebih 20 tahun dah kenal. 20 tahun lebih, dan masa tu memang banyak memberikan inspirasi lah pada kita kan. Kita mesti muda, baru 20 lebih. Kan kita tengok bos-bos kita ni semua kan steady, sangat ada energi kan untuk drive kan. Jadi kita tengok satu hari aku nak jadi macam dia orang kan. Walaupun sebenarnya bos-bos kita tak tu sangat. Dia sebanyak pun. Tapi masa kita tengok dia tengok dia punya energi masa tu memang sangat kuat. Dan bila kita tengok satu hari mungkin saya nak jadi macam tu lah kan. Kita nak jadi macam tu, dan Alhamdulillah 2010 saya memberanikan diri bersama dengan rakan baik untuk menubuhkan syarikat, dan itulah benda tu berjalan secara organik, secara spontan dan organik lah. Kita tak adalah plan gila-gila kan. Tapi bila dah terlibat dalam bidang keusahawanan ni, kita ada orang macam L yang memberikan inspirasi juga untuk berkongsi ilmu dan pengalaman, jadi trainer, jadi coach. Jadi dia jadi lebih warna-warni lah daripada kita ni bisnes hanya tengok wang ringgit kan. Kita berinteraksi dengan orang, especially SME. Itu menyebabkan kita punya kehidupan sebagai usahawan ni lebih menarik, lebih warna-warni, lebih ada ups and downs, lebih berkongsi. Dia macam roller coaster lah selalu kan. Itu yang lebih menarik lah sebenarnya. So dalam kau buat corporate services ni, dia punya area utama dia is basically finance lah kan. Basically finance lah, tengok dia orang punya kewangan punya side apa semua kan.
So kau juga coach kepada beberapa agensi, betul? Betul. Beberapa agensi. Kita nak zoom in terus lah. Kita tak nak sembang-sembang general je semua. Kita nak zoom in terus. Kalau cerita dengan usahawan ni, kalau bab duit ni memang best. Dia suka. Kalau usahawan ni kan, dia pergi seminar yang paling penuh, ada 2 je. Satu, marketing. Sebab dia tahu macam dia nak tahu macam mana nak increase sales apa semua kan. Seminar marketing dia selalu pergi. Betul. Satu lagi, bukan seminar finance. Bukan dia nak belajar macam mana buat finance, tapi dia nak dapatkan dana. Kalau seminar yang cerita macam mana nak dapatkan dana, itu memang penuh bro. Kan, itu memang penuh kan. Tapi pengalaman aku dan pastinya pengalaman kau juga, banyak usahawan dia hadapi macam block kat situ kan. Dia banyak stumbling block dia bila nak proses tu kan. Dia suka pergi dengar macam nak dapat dana, tapi banyak problem kat situ. So mungkin kau boleh cerita sikit apa masalah yang selalunya usahawan hadapi kan bila dia nak mendapatkan dana, suntikan modal ataupun nak dapat grant ke, nak dapat loan ke apa semua kan. Apa dia orang punya masalah selalunya. Korang kena dengar betul-betul ni. Dia akan share tip ni. Okey, biasa statement tu orang cakap kan, orang usahawan ke peniaga tu orang ramai pun suka duit. Tapi tak suka nak uruskan duit. Tak suka nak uruskan duit. Tak suka when it comes to numbers kan. Nombor-nombor ni, debit, kredit kan, nak letak mana semua, nak buat account semua. Dia tak suka. Tapi dia suka duit. Jadi benda tu sebenarnya kita perlu ubah kan. Kalau katakanlah company memang kalau kita tengoklah program-program yang ada, banyak kita tengok front end lah, program marketing, program-program yang nak tingkatkan sale, nak besarkan syarikat. Itu banyak orang suka nak pergi. Sebab apa? Nak bawa masuk duit dalam company, nak dapatkan sale lebih, nak dapatkan klien baru. Dan bila satu lagi program-program yang melibatkan pinjaman, geran. Jadi benda-benda tu memang cukup seksi, orang suka. Tapi bila dia pergi, dia dengar boleh dapat duit, tapi bila dia balik, proses untuk dapatkan duit tu ada masalah. Jadi kat situ yang menyebabkan dia banyak stuck. Banyaklah problem dia. Pertama, mungkin penyediaan dokumen tak lengkap. Mungkin dia orang tak tahu nak buat proposal. Mungkin dia tak faham nak baca dokumen. Mungkin dia tak ready, tak manage sebelum ni. Ada banyak backlog, macam-macam perkara yang boleh menyumbang kepada masalah tu lah. Tapi pada saya, kita sebagai kalau trainer lah ataupun usahawan senior ni, kita perlu educate dia orang. Sebenarnya menguruskan kewangan tu adalah sebahagian daripada pengurusan perniagaan tu sendiri. Pengurusan perniagaan. Kita ada business fundamentals kan. Kita ada marketing, kita ada strategi, kita ada human resource, kita ada operation, dan kita ada finance. Betul. Bila kita ada finance tu, maksud dia finance tu walaupun hanya sebahagian daripada keseluruhan perniagaan tu, tapi sebenarnya itulah benda yang ramai orang nak tengok. Especially orang nak bagi duit kat you ni. So, bila orang nak bagi duit dekat you, orang nak tengok benda tu, apa bentuk dokumen yang orang nak tengok. Bukan semata-mata account, tetapi mungkin you punya profile financial you, planning financial you, yang belakang macam mana, yang depan macam mana. Dia selalu usahawan ni kalau kita nak minta funding semua, dia ada 2 dokumen yang penting kan. Satu, dia punya business profile. Betul. Kan? Second, dia punya account. Tapi kat situ banyak orang salah kan. Business owner dia akan bagi profile cantik bukan main kadang-kadang tu. Okey, tapi bila datang ke account ada masalah. Bukan sekadar masalah lambat, itu satu, atau tak buat. Tapi masalah tak cantik, ada tapi tak cantik, itu satu lagi. So banyak contoh lah yang kita tengok, dia tak sedar yang mungkin kedudukan kewangan dia ada masalah. Macam shareholders fund negatif. So benda-benda macam tu yang dia tak sedar sebab apa dia buat account setahun sekali. Dia hanya sign je. Dia tak faham pun apa yang dia sign. Betul. Benda-benda tu sebenarnya bukan hanya keperluan untuk mendapatkan funding, tapi dia sendiri yang perlukan. Kalau account dia tak menunjukkan keadaan sebenar dengan company, buat apa dia buat account? Hanya kosmetik kan. Lebih baik dia buat account tu yang mencerminkan kedudukan sebenar dalam syarikat dia. Barulah orang percaya. So yang itu yang kadang masalah business owner ni pun tak tahu sebenarnya kan. Betul. Dia kalau agensi minta dia punya dokumen, dia cakap dokumen finance, dia akan submit bank account. Bank account tak cukup. Dia financial statement dengan bank statement dia confuse. Dia confuse kan? Lebih menduka citakan bila bank company besar, bukan company kecil ya, company dah berjuta ringgit kan jualan dia.
pun ada masalah nak membezakan financial statement dengan bank statement. Sangat-sangat malang lah. Sayang lah. Sebab apa, bisnes dah bagus. Bisnes dia bagus. Kadang-kadang dah expand apa semua kan. Tapi dia nak go to the next level tu, mungkin dia perlukan pinjaman. Dia perlukan working capital. Tapi sayang lah sebab dia datang kat kita, kita pun tak boleh nak tolong. Betul. Kan? Dah bertahun tak buat account. Kita nak tolong pun tak boleh nak. Satu lagi saya rasa mungkin ada perkara yang kita sebagai trainer, orang yang mungkin dah senior macam kita ni perlu bantu lah. Bila kita educate orang muda ni, seorang-seorang muda ni untuk appreciate account dia, bila kita buat training financial tu, perlulah ada pengkisahan dia, penceritaan dia. So kat sini pun lagi satu problem juga. Kalau kita selalu pergi, kalau cerita finance ni, kenapa usahawan tak nak pergi, business owner tak nak pergi? Sebab dia boring. Kan? Dia akan cerita debit, kredit kan. Siapa nak dengar kan? Jadi macam mana kau handle benda tu? Sebab yelah, kita ada experience sikit dalam training, kita ada experience sikit dalam financial kan. Tapi aku sendiri pun aku banyak buat training berkenaan dengan social media. Aku tak train pasal finance sebab aku rasa macam benda tu orang tak nak dengar kan, sebab aku tak nak buat lah. Tapi macam kau specifically memang kau buat training on finance kan. Jadi macam mana kau olah kan supaya benda tu orang nak dengar. First thing first, kita yang kalau trainer kalau kita sebagai trainer, macam aku sendiri, saya sendiri sebagai trainer, first thing first, appearance kita jangan nampak ketat lah. Itu pun I'll complain lah, nampak ketat sikit lah. Jangan nampak. Biasanya accountant ni dia agak ketat sikit. Pakai pun skema kan, cakap pun skema, terlampau sangat akademik kan, benda gitu. Bukan nak kata accountant tak bagus. Itu memang sifat dia. Style dia memang macam tu, buat kerja dia macam tu. Biasanya dalam company ni, antara orang yang tak suka HR dengan accountant biasanya muka ketat. Dia tak bercampur dengan orang. Biasanya macam tu. Tapi kita tak boleh macam tu. Sebab kalau macam ustaz kan, ustaz bagi ceramah, cerita sangat terlampau agama ni, orang macam dia tak relate dengan lawak-lawak jenaka sikit, ada social sikit. Orang pun tak nak dengar. Orang muda tak nak datang. Sama je kita ni yang trainer yang buat modul financial management ni, dia perlu penceritaan dia perlu orang kata apa, ada warna-warni. Modul dia pun perlu ada warna-warni. Terlampau tak nak sangat ada nombor sepanjang masa kan. Perlu cerita. Dia kalau slide dia black and white, semua nombor macam financial statement, memang jam lah kan. Macam contoh saya baru ni buat financial management kan. Kita tak ada satu hari punya training. Half a day, yang second half tu baru masuk financial management. First half tu cerita pasal business saja. Kadang dia orang macam ini tajuk financial management. Kenapa sangat cerita pasal business? In the first half, I cakap sebelum you nak faham financial management ni, you kena relate kan kenapa financial tu penting dalam business. Macam ini mungkin bukan masterclass lah. Ini bukan masterclass tentang financial management, tapi mungkin kita boleh minta Hasri ceritakan sikit macam mana kau handle kan dalam kelas tu. So boleh tak kau share sikit, mungkin ada tip-tip yang kau share kan. Mungkin so kau spesifikkan sikit supaya mungkin audience kita boleh dapat some tips lah. So that means dalam kau punya first part of the financial management tu, apa kau cerita, apa konten dia, apa gambaran supaya mungkin kawan-kawan kita kat luar boleh dapat gambaran sikit lah. Biasanya dia jadi macam semi masterclass kan. Biasanya dalam first half tu kita akan cerita pasal business. Apa tu dalam business tu? Saya selalu sentuh pasal business fundamentals. Saya selalu kata, ramai orang sentuh, kat mana-mana pun orang sentuh. Kita ada strategi, kita ada operation, kita ada sales and marketing, kita ada human resource, kita ada finance. 5 trust. So kita sentuh semua tu. Kita tak sentuh financial management saja. Sebab kalau kita sentuh financial management saja, dia tak boleh relate dengan human resource. Dia tak boleh relate dengan marketing and sales, tak boleh relate dengan operation, tak boleh relate dengan strategi. Jadi kita kena sentuh semua sekali supaya dia faham, dia hadam, kata kalau nak berniaga, semua ni penting. Semua ni ada 5 ada 5 trust. Semua ni interrelated. Saya sebut sekali lagi, strategi, operation, sales and marketing, human resource and finance. So first half saya cerita tu. Apa itu strategi, relate macam mana dengan finance, apa itu operation, relate macam mana dengan finance, semua saya cerita. Bila dia dah faham, dia dah hadam, then second half barulah saya masuk financial management. Financial management pun kita tidak cerita debit kredit lah. Kita cerita pasal pretty much awareness. Kenapa pentingnya pengurusan kewangan di dalam perniagaan. Macam saya kata tadi, dokumen macam audited account tu agak akademik. Tapi kenapa dia penting? Kita tak nak setiap usahawan ni hanya sign je. Dia tak faham pun.
Saya sampai educate supaya buat account tu every month. Kalau tak ada, kita boleh support. Kita ada team untuk support kan. Tak cukup duit, kita ada team untuk support buat funding. Siap promote lagi kan. Nanti kat bawah video ni kita akan letak link dia. Kalau korang nak networking dengan Sri, boleh connect dengan dia punya social media maksudnya lah. kita sediakan complete services lah. Complete services yang mana bukan sekadar buat account ataupun buat corporate finance, tapi juga untuk educate. Kita bagi pendedahan kepada orang kepentingan financial management ni supaya dia orang faham, dia orang appreciate. Sebab tu saya kata first half saya relate dengan business. Kalau tidak, dia orang terasa macam dia macam isolated kan. Accountant ni duduk seorang-seorang buat account seorang-seorang. Tak boleh macam tu. Financial management ni ataupun finance ni adalah dokumen yang paling kritikal. Banyak stakeholders. Banyak stakeholders. Kita nak, shareholder nak, banker nak, government nak, kalau kita kontraktor nak masuk tender dia nak, jadi supplier dia nak, kan, semua orang nak. Jadi bila kita tak sediakan dengan baik, mana mungkin dia orang tu nak dapat information yang baik. Betul. Kalau kita buat setahun sekali, kadang-kadang bila setahun sekali ni, kita tahulah dokumen semua dah kalau kabut, tak filing elok, susah. Jadi kalau kita buat regularly, kalau ada orang yang dedicated buat pula, lebih baik. Ada sistem pula tu lagi, lagi bagus. Itu semua kita akan educate lah. So the first half tadi, so apa mungkin yalah, bila kita nak buat penceritaan ni, kadang-kadang kita gunakan storytelling ataupun analogi apa semua kan. Ada tak benda yang kau guna supaya usahawan-usahawan kita ni senang faham? Saya selalu suka cerita pasal padang bola sepak. Padang bola sepak ni. Ini yang mungkin ada orang pernah dengar, tapi saya suka ambil analogi padang bola sepak. Kita menguruskan perniagaan ni macam seorang manager menguruskan pasukan bola sepak. Seperti kalau imagine padang bola sepak kan, kita ada manager dekat luar yang pergi jerit, dia tengok daripada depan ke belakang semualah. Macam-macam kadang-kadang tangan-tangan baju semua dia ter-stress kan. Kita ada striker kat depan. Kita ada midfielder kat tengah. Kita ada defender kat belakang dan kita ada goalkeeper kat belakang sekali. Maksudnya kita ada 4 layer tu. So striker, midfielder, defender, goalkeeper and goalkeeper. So ada 4 level dan kita ada manager kat atas, ada 5. Ingat tadi kita ada 5 trust. Kita boleh relate dengan apa yang kita buat kat padang bola sepak tu. Manager sebagai orang yang memegang tampuk strategi. CEO lah. CEO level lah. Dia akan pastikan striker score gol. Dia akan pastikan midfielder pegang bola. Defender tendang bola ke atas, pass kat midfielder. Dua midfielder jangan bolos. Itu tugas manager. Sebab dia nampak semua. Orang lain mungkin tak nampak semua. Dia nampak semua. Jadi dia boleh arahkan striker buat macam mana nak communicate dengan midfielder, macam mana nak communicate dengan defender. Dia tugas strategi. Itu CEO. Striker pula, dia tugas dia score gol je. Dia tak boleh defend. Dia basically score gol. So tugas dia mesti score sebanyak mungkin. Itulah sales and marketing. Sales and marketing. Sampai kepada produk kita perlu sampai kepada pelanggan. Betul. Servis kita perlu sampai kepada pelanggan dan kekal kat situ. Orang beli selalu. Ini kita ada midfielder, which is the operation team, yang akan feed produk and services kepada striker kita untuk score. So dia orang lah yang design produk, kan. Semua produk barang, teknologi apa nak pakai, siapa jadi subject matter expert, semualah tu. Jadi kita ada defender, HR, kita sebut sebagai HR lah, yang mempertahankan syarikat ni supaya tim tak lari. Tim tak lari lebih kurang je. Dan tim semua sepakat. Tim tak lari gulu-gili. Bukanlah, maksud tim tak lari keluar. Dan juga kita ada goalkeeper, last man standing lagi kan dekat belakang tu, which is finance. Dia tak boleh biar orang score. Kalau striker skor banyak, dia bolos lagi banyak, kita kalah lah. Kalau striker skor 2, dia bolos 1 je, kita menang. So itu analogi yang selalu saya pakai, yang straight away orang boleh relate. Jadi dalam ke 5-5 ni, dia tak boleh tak ada seorang. Manager tak ada communication, tak ada strategi, tak ada apa. Tak ada striker, tak ada orang boleh skor gol. Midfielder jarang-jarang skor gol. Goalkeeper lagilah tak pernah skor gol. Tapi itu nampak macam itu minimum structure kalau kita nak start a business. Minimum structure, kan? Not only that, itu adalah structure basic yang semua company pakai. All over this world. You pergilah company multinational company pun, you pergi PLC, GLC, semua pakai 5 basic tu. C level pun 5. CEO, CMO, COO, CPO, CFO. Ini biasa memang C level ni. Tak ada C lain. Tak ada C lain. Itu je C dia. Itu je C dia. So that means kalau korang start business,
kena ada 5 orang lah at least. Kan? 5 portfolio lah. 5 portfolio kan. So kalau CEO kau kena cari 4 orang staff lah. Kan. Ataupun you pegang lah 2 kata-kata cukup kau pegang 2. Tapi kan? kena ada 5 portfolio. Seorang mungkin pegang 2 kalau tak cukup. Tapi 5 portfolio. Kita tak boleh 2 orang pegang satu portfolio. Tak boleh. Dia kena pecahkan. Banyak company juga yang dia lemah ke bahagian belakang ni. Defender dengan midfielder ni. Defender dengan goalkeeper ni. Dia letaklah seorang Clark ke. Seorang yang very junior. Tapi kat depan striker. Striker power. Power. Dia punya manager pun power. Striker paling power. Tapi bila striker score, best. 2 gol, 3 gol. Bolos 10 gol. Macam mana nak menang? Sampai bila pun tak menang kan? Kita shock sendiri bila kita skor banyak. Tapi sebenarnya bolos lagi banyak sebab apa? Kita tak letak goalkeeper dan midfielder yang bagus dalam kita punya syarikat. So HR pun tak ada, staffing pun tak cukup kadang-kadang semua kan. Jadi itu pun antara masalah-masalah jugalah kan. Jadi bila cerita macam tu kita nampak jelas, atau kita lebih nampak mudah lah kan. Kita boleh visualize benda tu kan. Kita boleh gambarkan. So kalau kita nak naikkan bisnes, kalau kita nak kembangkan bisnes, at least kena ada structure macam ni. At least kita faham yang itulah 5 trust utama yang perlu ada untuk kita mulakan perniagaan. Maksud dia kalau mungkin kita start 2 orang lah. Kalau kita berdua start kan. Kau pegang strategi and marketing misalnya. Operation, midfielder, finance dengan HR, aku pegang. Macam itulah. Kita pecahkan. Macam saya start bisnes pun sama dulu dengan my partner, previous partner. Sama. Dia pegang the front end, I pegang the back end. Macam itulah. Jadi kita faham. Kalau tidak kan, dua-dua pegang front end, tak ada siapa yang pegang back end, matilah company. So dia kena ada kekuatan dua-dua jugalah macam kan. regu lah. Macam regu. Macam regu lah kan. Kiri kanan depan belakang kan. Bawah ada killer, ada feeder kan. Macam tu lah. So bila kita cerita analogi macam tu lebih mudah. Kemudian ada lagi satu kan, macam kita selalu cakap ni kalau dunia startup dia selalu guna perkataan ni lah. Macam mana kita nak kembangkan kita punya bisnes ni supaya jadi bankable. Kan, bankable lah kan. Ramai orang mungkin pernah dengar perkataan tu bankable kan, tapi apa maksud dia bankable kan? So mungkin kau banyak pengalaman kan. So mungkin boleh share dengan audience kita sikit lah. Apa maksud bila kita cakap whether you are bankable or not kan? Apa maksud dia? Bukan bankable tu ada perkataan bank kan? Ada perkataan bank. Apa maksud dia? Company yang bankable tu company yang bank suka lah. Macam tu lah kan company yang okay. Itu cara bankable asal. Secara asalnya bank suka lah. Bank suka lah. Bank nak bagi duit. Bank selalu nak bagi duit. You dah ada duit pun dia nak bagi lagi. Kalau tak bankable, you tak ada duit pun dia tak nak bagi. Itu maksud dia bankable. Maksud dia company tu berada dalam keadaan yang selesa untuk any institution bagi duit. Pinjaman ke apa ke dia. Bankable ni bukan pinjamannya equity pun sama. So kalau shareholder ataupun investor nak masuk, kena bankable juga. Apa yang dimaksud dengan bankable adalah kesediaan syarikat itu, kebersediaan atau kesediaan syarikat untuk ada dokumen ataupun maklumat-maklumat lengkap yang menyebabkan any institution yang nak masuk bagikan pinjaman, datang pinjaman ke dana equity ke boleh evaluate senang. Dia kena comply certain dia punya checklist lah. So basically kalau kita cakap about company yang nak pinjam, contoh kalau saya bagi analogi saya nak pinjam duit, bila nak pinjam duit, apa information yang saya kena tahu? Kan aku nak tahu apa kau punya information, nama, duduk mana kan, gaji berapa, nak pakai duit ni untuk apa, nak bayar balik bila, boleh bayar ke tak. Itu antara maklumat-maklumat yang itu basic ya kan, sebenarnya basic nak pinjam duit. Kalau nak bagi pinjam duit 1,000 ke 500 kan, nak pinjam duit aku ni kan, dia nak buat apa? Okey aku dah kenal. Duduk jiran, tak ada masalah. Duduk mana kan? Gaji dia berapa sebulan, boleh bayar ke? Bila nak bayar, nak pakai 1,000 untuk apa? Nak tahu lah, kita akan nak tahu kan. Itu pertanyaan biasa yang kita sebagai individu nak tanya. Sama lah dengan bank. Dia nak tanya benda yang lebih kurang sama. Siapa you ni? Duduk mana? Office kat mana? Bisnes apa? Pendapatan berapa? Nak bayar balik bila? Boleh bayar balik ke tak? So semua tu kena ada dalam bentuk dokumen. Paling asas accounts lah. Kena ada accounts. Bank statement dia bagi, profile dia bagi, dia punya CJ kelayakan dia bagi. Semua tu perlu dikompilkan. Kalau investor ni dalam bentuk investment proposal lah. Maksud dia ada proposal, ada dia punya dokumen dan semua all the supporting dokumen. Kalau yang bank ni semua, of course lah dia akan bagi checklist kat you, buat normal application, and then you tengok lah dia buat evaluation semua, then dia checking. Kalau you okay,
you dapat dana tu. Selalunya yang menyebabkan ada masalah bila syarikat tu dalam keadaan tak bersedia. Tak bersedia ni maksud dia dokumen tak cukup, ataupun memang dia tak tahu cara nak sediakan dokumen. Ada tapi tak cukup, ataupun dia tak tahu langsung, tak aware yang memang ada keperluan untuk dia sediakan dokumen tersebut. Itu satu part. Satu lagi part, kalaupun mungkin you memang dalam keadaan ada cukup dokumen, tapi kadang-kadang maklumat dalam tu tak cukup seksi pada bank tu bagi dia. Tak cukup seksi jadi bank kadang kita marah kat tak bank. Cukup menarik kita marah kat bank, cakap bank ni tak nak bagi pinjam aku duit lah. Aku dah ada semua akaun. Rupanya akaun kita tak cukup seksi untuk dia. Ada setengah-setengah tu memang alarming lah. Tengok ni tak boleh ni. Bank negara punya requirement. Dan misalnya tak memenuhi syarat tu. Jadi itu semua kalau kita uruskan dengan regular, maksudnya kita buat akaun selalu, kita tengok selalu, kita discuss selalu. Jadi bila kita discuss selalu, ada ruang banyak untuk kita betulkan. Betul. Dia macam kita main bola tadilah. Kalau kita main sebulan sekali, ataupun kita main setahun sekali je lah, mesti kita main tak best kan. Betul. Tapi kalau kita main every week kita main sekali, kita discuss semua kan, kita tengok balik, so lebih tersusun lah. Kan? Walaupun player-player tu mungkin bukan superstar, tapi sebab dia main selalu, dia lebih baik daripada tim yang semua superstar tapi jumpa setahun sekali. Betul. Kan? Betul. So setuju ada sangat. benda kan, dia so seksi dari segi perspektif tu is whether dia bankable lah kan, whether dia punya dia punya financial kedudukan kewangan dia tu bagus ke tak bagus kan. Tapi selalunya usahawan ni kalau dia buat cerita lah, ataupun dia nak buat proposal kan, dia tengok one part je. Dia tengok apa dia punya future plan kan. Dia akan ceritalah, kita akan buat sekian-sekian, kita ada teknologi sekian-sekian, kita dah dapat opportunity sekian-sekian, ataupun market size dia petik daripada internet apa semua kan. Tapi itu one part je, apa dia nak buat kan, apa dia nak buat in the future kan. Tapi itu pun dia tak boleh justify, tapi dia tak ada komponen-komponen lain, pun payah juga kan. Payah. Kalau ikutkan, kalau kita nak sediakan syarikat kita to be bankable, dia ada dia punya proportion lah, ratio dia. Pada pandangan saya lah, pandangan saya ni memang pandangan saya adalah kita kena at least kita punya window dress tu cantikkan tu 40% di belakang, 60% di depan. Kita tak boleh hanya semata-mata tunjuk yang kita ada potensi. Tunjuk projection kita dahsyat, book order kita besar, tapi sebenarnya kat belakang itu koyak. Maksud kat belakang koyak maksud apa? Kita punya past accounts, kita punya past punya data yang tak bagus. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita pastikan kita manage kita punya account tu regularly. Jadi kita punya 40% kat belakang tu pun elok lah. Jadi bila kita elok, yang 60% pun elok, cerita depan tu 60% supported by the 40% which is the financial punya ni lah. Bank atau mana-mana dia takkan tengok yang belakang saja. Dia akan juga tengok yang belakang. Sebab kalau you punya track record tak bagus, dia pun tak berani. You cerita you akan dapat berjuta-juta kan, tapi belakang you rugi banyak. Dia pun risau, betul ke dia cakap ni kan. Jadi you kena pastikan balance lah. Sama je kalau you nak buat contract financing. Kalau you cerita projek you besar tapi you loss making banyak tahun, jadi benda tu juga menyumbang kepada bank ataupun institution yang rasa was-was untuk bagi kat you loan. Jadi kalau you manage selalu, you susun tu macam sekarang bulan 10. Bulan 10 you dah boleh plan untuk this year punya closing account. Dan kalau you tunggu sampai bulan 10 tahun depan baru nak buat tahun ni, habis lah. Tak sempat lah. Benda tu kena koyak lah kan. Jadi plan daripada sekarang, kalau nak adjust ke, nak susun atur balik ke, jadi inilah masanya. Sebab itulah company besar biasa dia buat interim closing kan. Dia buat dulu closing, dia tengok macam mana, dan dia adjust supaya dia end nanti cantik semua. This time around juga orang banyak buat bajet untuk tahun depan. Itu satu lagi part lah. Untuk tahun depan punya bajet kan. Bajet pun kira goalkeeper punya kerja lah. Goalkeeper punya kerja lah. So dia dah biasa tengok tim dia main macam mana apa semua kan. So kat situ dia boleh tengok berapa banyak allocation untuk HR, nak ambil team member baru, nak beli player baru kan. Berapa banyak kan. So goalie boleh nampak dia duduk belakang kan, dia bagi tahu dekat manager kan. Tapi tengok juga kalau goalie tu goalie yang tak ada experience, dia nak buat bajet pun tak reti. So janganlah ambil kelak je kan. Dia selalu aku rasa kan banyak usahawan take for granted lah. Dia kalau nak cari sales team, dia cari yang power-power, yang ada experience apa semua kan. Tapi kalau dia cari finance punya support, dia cari kelak je kan.
Kalau kita tengok dari segi hierarchy dalam finance positioning ni kan, finance team lah. Dia ada bookkeeper, dia ada accountant, dia ada CFO. Ni key lah. Basically bookkeeper is just doing bookkeeping lah. Kita banyak usahawan kecil ni, dia bila tanya dia ada tak accountant atau semuanya account? Ada. Ada account tak? Ada account. Ada account. Bila kita check tu hanyalah bookkeeper. Kita tak boleh expect bookkeeper buat account. Dia hanya buat bookkeeping je, masuk-masuk data, buat listing sikit lah, lebih kurang. Tapi perlu, sebab tanpa bookkeeper, accountant tak boleh function. Sebab accountant akan buat account berdasarkan bookkeeping punya kita. Tanpa accountant, CFO tak function. CFO akan sebab analyse. Dia tak tengok lah, dia tak dapat tengok all the data apa semua kan. Accountant akan analyse data yang CFO akan analyse data yang accountant buat. Jadi ketiga-tiga ni sama penting. Cumanya bila kita expect bookkeeper buat kerja CFO ataupun bookkeeper buat kerja accountant, tak boleh lah. Itu kelemahan dia. Sampai bila pun tak siap. Sekarang ni kita boleh upgrade kan. Macam kita tugas company Hybro kan, boleh bantu untuk kita upgrade kan knowledge and skill set bookkeeper tu menjadi mungkin junior accountant. Dia tahulah macam mana nak manage the system and produce the report. Kita pun selalu tengok macam budak-budak yang belajar accounting kan. Dia kadang-kadang kita rasa macam belajar accounting ni macam tak best lah kan. Sama lah kita pun belajar accounting kan. Dulu tak ada orang cerita apa level-level kita semua kan. Macam mana kita boleh grow dalam kita punya career. Dan kita tengok pula sekarang ni banyak software kan. Banyak software yang boleh bantu capture all the data, boleh buat account pun ada kan. Jadi kita nampak macam budak-budak accounting ni yang ambil ACCA pun ada kan, macam tak ada harapan kan. Jadi sebenarnya tak macam tu lah kan. Macam tu. Kita boleh train diorang supaya diorang ada mindset supaya dia boleh jadi that CEO pun CFO punya function kan. Walaupun mungkin automation ni dah control kan, robotik lah benda ni kan. Accounting pun samalah, banyak accounting system sekarang, macam-macam lah ada sekarang. Tapi brain yang sebenar adalah di manusia lah, kita kan, yang untuk kita analyse data, untuk kita buat decision apa semua tu. Kalau kita hanya bergantung semata-mata kepada sistem, then value tu sebenarnya tak ada lah. Jadi kita perlukan someone untuk masukkan data dalam sistem, keluarkan data yang dah diproses dalam sistem tu, dah analyse. Sistem ni tak boleh analyse sempurna. Ada sistem boleh buat tapi mahal lah. Kalau SME ni mungkin sistem yang off the shelf biasa. Jadi data yang dikeluarkan daripada sistem tu perlu di-analyse, perlu dianalisa. Jadi orang-orang macam CFO ataupun accountant yang bagus ni lah untuk analyse kan. Okey kalau owner ataupun top management dia memang ada accounting background, tapi kebanyakan business owner jarang lah ada accounting background. Jadi diperlukan sama untuk translate data yang keluar dari sistem tu kepada satu maklumat yang boleh dibuat keputusan lah kat atas tu. So the story behind the data lah. Tapi kan kau cakap macam mesin tak boleh buat kan. Tapi sekarang dengan ChatGPT kan, aku tak pernah try lah. Aku tak pernah try kan. Tapi boleh tak macam ChatGPT, aku tak pernah try. Mungkin lepas ni aku akan try kan. Boleh tak ChatGPT analyse dan act as a CFO bagi kita apa tu? Kau pernah try? Tak pernah try. Tak pernah try ya? Tak pernah try. Sebab balik dia boleh try lah kau. Tadi kau cakap CFO ni dia kena tengok the data dan dia kena analyse kan. Of course lah. Aku rasa ChatGPT boleh translate. Kalau kita bagi dia input account, the numbers and all that, aku rasa dia boleh bagi some form of analysis. Some form of analysis lah. Tapi balik kepada main bola tadi kan, dia tak ada dengan kita bersama main bola kan. Jadi sebenarnya dia tak tahu the entire scenario of kita main bola atas padang tu kan. Jadi dia boleh bagi something, tapi dia jadi macam dongengan je lah kan. Dia macam bagi bayangan, tapi benda tu mungkin kita kena tengok balik dan kita kena pakai tapi kita mungkin kita punya. undur ke belakang sikit lah kan. Bila saya banyak in contact with SMEs ni, itu dah kira advanced level lah. Advanced. Itu dah advanced sangat. Guna nak CFO, ChatGPT apa semua ni advanced level lah. Banyak yang novice, beginner level pun tak lepas lagi. So maksudnya accounting system pun tak ada. So benda tu perlu di-educate dalam company. Kebanyakan company boleh katakan memang jarang ada a proper system dalam company. Jadi macam mana we boleh expect to analyze the data kalau sistem pun tak ada dalam company. So maksud dia
data tu tak diproses secara regular. Maksudnya bila you dapat you nak prepare account, you outsource mungkin ke third party, buat setahun sekali. Benda-benda tu semua dah biasa dalam industri. Jadi kita perlu educate, mengatakan bahawa setiap usahawan ni perlu ada at least a kind of system lah kan, untuk proses data tu. Tu dulu. Kena settle tu dulu. So that means dia kena dokumen tu kena lengkap, kena record, masukkan dalam sistem produk data, barulah kita pasal analisa. Barulah lengkap. Kalau kita fokus kepada yang kat depan je, kat belakang tu kadang-kadang banyak lagi sebenarnya yang tersangkut. Tu akan ada masalah besar. So it is the record keeping lah. The record keeping, the bookkeeping. Bermula dengan macam tu saya kata, bila dia orang tanya saya, coach, apa yang sebenarnya yang perlu kita buat permulaan ni, kan? Nak educate kita ni untuk buat account ni macam mana mula-mula? Tu ambil sistem ke? Cakap, you nak pandu kereta pun kan, tak boleh terus beli kereta. Kena belajar dulu kan? Tahu gear kat mana, tahu minyak kat mana, clutch kat mana, signal macam mana. Sama je macam nak buat account. Memang you bukan accountant, tapi first thing you kena tahu adalah macam mana dokumen tu boleh disusun atur, disimpan dengan baik. Itu pertama. So, dokumen apa yang ada masa you berniaga ni? Kalau susun atur dulu, masukkan invoice yang dapat, invoice yang keluar, payment voucher, receipt, semua kita compile elok, then buat a proper listing. That is very basic. You nak start buat account, kemudian baru cerita pasal sistem. Kalau dokumen pun tak cukup, macam mana sistem you nak start on sistem? Tak guna lah. Sistem jadi, apa pun tak ready kan. You expect datang training 1 hari 2 hari boleh belajar nak buat account. Saya belajar buat account berapa tahun dalam belajar kat universiti, bekerja lagi kena belasah dengan bos lagi, barulah pandai sikit buat account kan. Itu pun mungkin tak sekomplit mana. Jadi you nak expect datang training sehari 2 hari untuk buat account, memang tak boleh. Atau ada sistem contohnya kan, ada sistem tu boleh buat account, tak boleh, memang tak boleh. So kita dah cerita dah sedikit panjang lebar lah tentang analogi padang bola tu sikit, lepas tu kepentingan buat account apa semua kan. Tapi aku rasa macam mana kita nak cerita dengan usahawan, bantu usahawan kat luar ni supaya dia ada big picture, supaya dia tahu kenapa nak buat account. Sebab kita nampak account ni memang benda yang neglected lah, benda yang selalu tertinggal kan, selalu tertinggal. Orang nak buat bisnes, nak dapat duit kan, nak macam-macam plan, tapi account ni selalu benda yang dia termiss. Mungkin sebab belakang goalkeeper lah kan, tak nampak kan, striker ni excited kan, nak score goal, nak kejar bisnes apa semua kan, dia selalu terlepas menang. Jadi macam ni kita nak cerita dengan dia orang kan, supaya dia nampak ada whole picture. Kau mungkin ada selain cerita daripada analogi padang bola, bola sepak, goalkeeper semua tu, satu benda yang mungkin kita boleh relate secara direct adalah duit. Kan? Dia banyak orang datang tanya, tak tahulah duit pergi mana, tak tahulah untung berapa, tak tahu itu, tak tahu ni. Dia rasa ada duit, tak tahu kita hutang orang berapa, tak tahulah orang hutang kita berapa. Sebanyak benda tak tahu. Sebab apa? Mungkin sistem tak ada, report pun tak ada. Jadi benda tu semua sebenarnya yang kita perlu tekankan. Kau tak tahu banyak benda kan, tapi kau tak nak berubah. Jadi kau tahu benda ni penting. Kau berniaga, yalah, kita berniaga mesti nak duit. Kita nak berniaga mesti nak untung. Kita nak berniaga mesti nak ada simpanan. Kita berniaga mesti nak ada aset. Kita berniaga mungkin nak berhutang tapi nak ada hasil daripada hutang yang kita buat tu. Kita berniaga mungkin kita nak cash flow yang bagus. Kita nak beli rumah, nak beli kereta dan sebagainya. So maksud dia, kalau kita boleh relate kepentingan duit tu kepada account ni, orang akan appreciate. Kalau kau rasa macam kau nak duit tu bagus, ada sebenar, kalau kata betul kau ada 1 juta ke, memang betul duit tu duit kau, apa cara nak buat? Sekarang kau ada duit 1 juta, kau tak tahu duit ni duit aku ke? Kan betul ke? Boleh pakai ke? Tak boleh pakai ke? Cukup ke setahun 2? You know, that kind of thing. Jadi maksud dia, kita relatekan kepentingan nilai duit tu kepada kepentingan account ni sendiri. Jadi barulah orang akan penting lah kena buat. Kena buat betul lah. Kalau tak buat kan aku sepanjang masa akan tertanya-tanya. Cukup ke tak cukup ke, untung ke tak untung ke, boleh bertahan ke. Dan sebenarnya kita tak boleh plan pun kan. Kita tak boleh plan pun sebenarnya kalau kita tak letakkan satu nilaian duit. So contohnya lah, orang selalu cakap, hari tu pun ada borak dengan usahawan kan, dia cakap kena tulis. Lepas tu dia cakap kena buat roadmap. Tapi antara roadmap yang kita kena letak tu is berapa banyak lah kita nak. Kan? Kita letak nilaian duit. So bila kita letak nilaian, baru nilaian account tu jadi penting kan. Sebab itu yang kita nak proof dia. Itu kita nak bukti dia yang betul lah kita boleh capai benda ni kan. So itulah kayu ukur dia kan. Every month kita boleh tengok kan, how far are we from the target. Tapi kalau kita tak letak nilaian tu dan kita tak boleh buat check and balance, tak ada bukti lah.
So benda tu kira macam kita takkan capai lah kot. Betul. Kan? So dia seolah-olah macam kita buat bisnes ni macam macam main-main je lah kot. Saya tak pastilah macam kalau company kecil sejauh mana dia buat planning ataupun projection ni kan. Biasa company besar dia akan ada lah proper planning, financial planning kan. Macam sekarang ni, tempoh masa sekarang lah, bajet baru dia announce kan. So basically syarikat pun sama. Tempoh ni lah tempoh orang nak buat bajet tahun depan, orang nak buat strategic planning ke apa. Dan biasanya untuk syarikat besar, financial lah adalah yang dia punya jantung dia. Kalau kita present pun biasanya kita akan present strategi, operation, marketing, apa benda semua. Finance last sekali. Yang penutup dan conclusion. Okey tak okey apa semua. Dia akan wrap up lah biasa finance ni. Jadi kita SME company kecil pun patutnya buat benda yang sama. Kita buat strategi on marketing, kita nak pergi ke depan apa semua. Jadi finance akan wrap up. Sama ada kita perlukan banyak mana, cukup ke duit yang kita ada, kan, sales nak dapat banyak mana, cost macam mana. Jadi semua tu kita kena wrap up through nombor lah, finance tu sendiri. Jadi kalau katalah kita tak ada benda tu, kita hanyalah orang kata apa, beria-ia nak buat sales, nak dapatkan sales, tapi sebenarnya kita tak tahu sebenarnya untung ke tak, cukup kata duit kita tu, perlukah kita dana tambahan. Tu semua kita wrap up di dalam finance punya part lah. So sebab tu finance ni letak that number on paper ni sangat penting. Sangat penting kan? Jadi kalau kita boleh nampak kan, ataupun sekarang mungkin siapa yang tengok podcast ni nampaklah gambaran sikit kan, kalau kita nak buat target tu, part finance tu kena ada. Mesti kan? Kena ada itu. InsyaAllah kalau kita buat tu, kita akan dapat kembangkan kita punya bisnes. Kita akan dapat capai kita punya target. Tapi kalau kita setakat cakap, kita nak sales banyak, tapi kita tak ada plan, macam ni kita tak pecahkan. Kan? Dan kita tak letak benda tu on paper. Kita tak buat pula account. So kemungkinan untuk kita nak capai tu mungkin bukan tinggi lah. Percentage tu tak tinggi lah kan. Sebenarnya cabaran kepada kita jugalah. Kalau coach yang buat macam saya sendiri kan, yang tak ramai ni, kalau coach yang cerita pasal finance ni tak ramai. Ke aku kena start balik buat finance. Tak ramai dalam kumpulan, dalam kita orang punya group pun tak ramai yang boleh cover. Ada yang boleh cover tapi dia bukan financial person. Tapi tak ramai juga yang entrepreneur yang nak buat finance ni. Kan, macam saya sendiri memang, yang macam saya memang jarang lah. Entrepreneur yang sanggup terlibat sama untuk coach financial lah. Jadi kita sebenarnya perlu memainkan peranan lah. Nak pastikan minat orang untuk belajar. Macam kata kena ada regular engagement dengan dia orang. Nak pastikan dia orang sedar yang macam bola sepak tu kan. Dia kata yang sedar yang goalkeeper tu kritikal. Kan. Jadi kalau kita nak sibuk nak score dia kan, goalkeeper tu sangat kritikal. Tapi selalu kalau kita tengok game bola pun, yang popular striker yang berharga pun jarang kita tengok goalkeeper yang ada nilai. Banyak top player yang popular, yang ada nilai, semua kat striker ataupun value at least. Tapi business owner tu ataupun manager tu dia tahu kepentingan goalkeeper, striker, dan juga the defending team kan. Kena bagi kesedaran pada owner tu. So tapi sebenarnya okey lah, betul lah, kalau kita tengok dalam konteks bola, selalunya manager tu dia akan beli beberapa player kan. Dia bukan beli striker je semua. Cuma kita ni sebagai penonton, kita tak nampak benda tu kan. Dan bila kita jadi business owner, kita tak nampak langsung benda tu. Kita tak nampak itu peranan kita kan. So kita fokus sales marketing, tapi finance bocor. HR tak buat kan. So ni benda-benda yang mungkin dengan podcast-podcast yang macam ni yang kita buat sharing sikit kan. So podcast ni kita buat basically ada tiga benda lah kita nak pillar dia lah. Satu is basically sharing benda-benda macam ni, benda-benda yang mungkin kita terlepas pandang. Kita selalu kalau buat podcast-podcast yang mungkin orang suka tengok ni macam mana, jutawan lah, yang itu mungkin lah kita pergi rumah orang, tunjuk kereta-kereta yang dia ada rumah besar, yang itu mungkin dapat like banyak lah. Yang ini mungkin tak berapa banyak kan. Sebab kita nak sharing benda yang sebenarnya apa yang boleh upgrade kita kan, upgrade kita punya mindset, upgrade kita punya business. Itu yang kita nak sebenarnya. And also lagi satu is networking lah. Mungkin bila kita share macam ni dalam podcast ni, kau punya contact number ada kat bawah video ni, mungkin kalau ada kawan-kawan sawan yang perlukan bantuan, perlukan khidmat nasihat, at least boleh contact kita lah. Boleh contact Hasri directly kan. So itu tujuan kita lah. Sebab aku rasa yalah, macam dunia social media ni macam-macam konten ada kan. Dan konten-konten sharing macam ni mungkin bukan paling popular kan kat Malaysia sekarang, tapi kita nak jadikan dia popular lah kan. Dia yang popular kita tahulah
channel-channel mana kan, kita tak perlu sebut kat sini lah so aku rasa dah cukup lah kot kita share, dah share pasal apa kepentingan finance, analogi tadi, main bola, analogi kita nak kembangkan bisnes, kita nak rasa kepentingan duit, kita tak tahu duit tu kita punya, and aku rasa cukup lah kot kan. Nanti kalau korang nak tahu apa-apa benda lain, korang boleh tanya kat bawah video ni. Mungkin kita akan panggil Asri lagi sekali untuk spesifik punya segmen. Boleh follow Asri dekat social media juga. Dia punya cerita pun best juga kat social media kan. Dia akan banyak buat analogi, buat benda-benda cerita kan. Jarang dia cerita pasal finance. Jarang sekali. So thank you very much Asri for coming. Sebelum kita ending, kau suka muzik tak? Tak sangat. Kau ada tak apa star atau artis yang kau suka, yang kau minat? Alamak. Ada tak? Bukan nak suruh nyanyi. Dulu saya rock lah dulu. Rock. Okay. Still follow sekarang, aku plan search kan. Search okay, search. Macam tu lah. Biasa macam tu lah. Okay. Muzik yang macam tu. Okay, muzik macam tu lah. So search antara yang kau follow lah So kalau sampai sekarang kalau konsert pun semua memang tak lah. Sanggup pergi tak adalah pergi sangat, tapi memang follow lah. Setiap konsert ini buat. So kalau kita nak kategorikan lah beginner, advance, rockstar kan, ataupun legend search ni duduk kat mana? Duduk kat tangga mana kau rasa? Legend lah. Legend. Tapi ada dua lah sekarang. Ada dua search lah sekarang. Ada dua search lah. Okay, ada dua search lah. Tapi still legend lah. Legend. Aku ingat legend. So kita pun kalau kita compare dengan business lah business, kalau kita tengok startup ni ataupun usahawan ni, dia ada tahap dia start as a beginner, dia struggle, lepas tu dia stable, lepas tu dia establish, dia become a rockstar, tapi lepas tu dia jadi legend. Tak banyak company yang legend. Tak banyak company yang legend sebab dia perlukan banyak benda. Dan antara benda yang sangat penting is kalau kita tengok company legend, dia mesti ada track record lah. Of course. Track record dekat dia punya financial statement kan. Financial statement dia. Jadi kalau kita nak jadi company yang legend ataupun company yang rockstar, finance ni bermula dari sekarang lah. Bermula daripada sekarang. Tak boleh tunggu lah. Tak boleh tunggu. So first thing untuk tahun depan, mungkin kita boleh tanam azam that kita repair kita punya untuk berubah lah. Untuk berubah lah. Saya rasa memang sangat bagus hujung-hujung tahun ni azam pesanan, baru kan. Pesanan sikit kepada ni kan untuk closing. Kita buat legend kan. So basically kalau kita buat business life cycle ni, daripada kita seed level kan, startup level sampailah kita maturity, kita exit semua kan, legend punya stage lah. Jadi kita nak ikut cycle tu kan, kita first dekat mana? Adakah kita dekat growing ni sampai bila-bila duk grow tak sampai expansion, tak sampai establish, tak sampai legend ni. Kita nak capai the legend stage tu. Jadi kalau kita tak berubah untuk capai ke situ, sampai bila pun kita tak berubah. Eloklah masa sekarang ni sebab nak memasuki tahun baru, azam baru, mungkin dengan strategi baru, dengan perubahan yang ada ni kan. So benda-benda yang mungkin kita tak tengok sebelum ni kan, dulu kita duk tengok kat depan je kan, kat belakang jarang tengok atau tak pernah tengok. Sebab time lah untuk kita tengok. Kalau aku rasa macam tak reti nak tengok, kita boleh. Okay, so pesanan kalau nak jadi company legend kan, rockstar punya level kan, kena berubah lah, kena start daripada sekarang kan. So kalau tak boleh, cari kita, cari Asri, cari aku kan. So terima kasih sekali lagi Asri kerana sudi meluangkan masa buat sharing sikit tentang topik yang aku rasa sangat menarik lah. Topik duit ni kan, usahawan suka kan. So hopefully episod kali ni dia dapat view tinggi sikit daripada sebelum-sebelum kan. Mudah-mudahan. Kita tengoklah macam mana kan. Ini pun feedback daripada audience juga supaya kita tahu apa nak buat kan. So terima kasih sekali lagi kepada audience semua, dan insyaAllah kita jumpa lagi episod seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.